Leo ke nak naik Ducati? Dia tahu. Adakah Maaf. Nak pakai Ducati ke ataupun tidak sebentar nanti? Hari ni kita nak berum-berum lah. Hari ni kita nak berum-berum lah. Harap-harap dapat lah. Ada double lah. Double Ducati. Jadi, kedua-dua pasukan telah pun melengkapkan mereka punya drafting. Ini merupakan perlawanan pertama untuk peringkat Grand Final MPL Malaysia musim yang ke-12. Sebelum saya lepaskan kepada para caster kita, Mars, dapat awak tentang kedua-dua drafting ini? Kedua-dua drafting ni sangat kuat, ada kelebihan masing-masing dan saya harapkan pertempuran yang cukup sengit untuk kita lihat pada perlawanan pertama untuk Grand Final kali ini. Silakan. Pembukaan yang mendebarkan, kesemuanya hadir untuk memberikan sokongan daripada pasukan Homeboyz. Banyak yang dipertaruhkan dan tim SMG ingin menghadiahkan legenda Malaysia Sasa sebuah penghormatan. Dan ketika ini pasukan Homeboyz berhadapan dengan SMG, sejarah bakal tercipta. Pasukan-pasukan ini inginkan tiket ke pentas dunia. M5 menunggu di Filipina. Ayo kita masuk ke Grand Final pusingan pertama. Homeboyz menentang tim SMG. Ya, benar sekali. SMG yang akan memulakan langkah mereka di pasukan berwarna biru. Manakala pasukan Homeboyz akan memulakan langkah mereka di pasukan berwarna merah. Milik siapakah kemenangan di game pertama ini bakal kita saksikan. Tetapi sedikit emblem setup yang telah dikemukakan. Sebelum saya memberikan fokus kepada setup emblem dekat sini, saya ingin memberikan fokus di mana untuk pasukan Homeboyz Comfort Pick menjadi strategi mereka. Manakala untuk pasukan SMG, mobility dan juga kekuatan mereka untuk melakukan flank adalah cukup kuat. Jadi untuk pasukan Homeboyz, mereka kena memikirkan cara bagaimana mereka nak mengelakkan perkara ini daripada berlaku. Satu perkara yang SMG harus lakukan adalah untuk elak daripada memberikan snowballing effect kepada Chibi. Seperti mana yang kita tahu, Martis kalau di saat awal ini berjaya untuk mendapatkan first blood, double kill, akan memberikan kesenangan yang cukup besar kepada pihak Homeboyz untuk terus snowball dan juga menyekat farming capability daripada ahli-ahli pasukan SMG. Walaupun kita melihat pasukan SMG telah pun mula memberikan tekanan di bahagian jangka pasukan Homeboyz, zone mula tertangkap, tapi tak ada masalah untuk melompat keluar daripada zone yang bahaya dan di mana pastinya kedua pasukan perlu mengalihkan perhatian mereka. Dengan kemasukan Miko, saya rasa tempat itu diisi. Benar sekali, dan seperti yang telah anda dengari sebentar tadi, game akan disambung semula, terhenti seketika. Tapi pada minit yang kedua ini, again, tiada pertumpahan darah. Kedua-duanya memberikan fokus untuk mendapatkan level 4 terlebih dahulu dan cuba untuk menguasai Riverside ini kerana turtle yang pertama telah dihidupkan. Dia perlu mendapatkan ultimate masing-masing sebelum memaksa team fight yang pertama, tetapi Zon dan juga Miko telah pun mula meninjau kawasan dan turtle yang pertama ini. GB dan juga Saksa telah pun mula melakukan tarian di hadapan turtle Walot untuk memberikan tekanan, tetapi Zon yang berjaya untuk memberikan tekanan lebih tinggi lagi kepada Miko. Tapi Saksa berada dekat bahagian hadapan, semua masuk dengan Black Dragon form. Novaria telah pun mengintai peluang membuka ultimate-nya, mencari seorang pemain terlebih dahulu. Milik siapa? GB! Seperti biasa, pemain ini bijak untuk membaca gerakan referee, tapi Zon masuk. 4-3 orang ke bahagian dinding. Cepat masuk terlebih dahulu, tapi first blood diberikan kepada pasukan SMG daripada Stormy yang berjaya untuk mendapatkan kill ketika ini. Zon mungkin akan dicari, cuba untuk berikan saingan terlebih dahulu, dan Zon nyawa sangat-sangat rendah sebentar tadi berjaya untuk mengelak serangan balas yang dikeluarkan oleh tim SMG. Ya, walaupun berjaya untuk mendapatkan turtle, tapi jungler berjaya untuk ditumbangkan. Ada sebab kenapa beliau dinobatkan one of the best roamer dekat Malaysia kali ini. Lihatlah bagaimana dia masuk, dia set up dan dia juga berjaya untuk melarikan diri dengan skill set yang beliau ada. Pasukan Homeboyz berjaya untuk mendapatkan turtle, akan tetapi mengorbankan nyawa Chibi sebentar tadi. Is it worth it or not sekarang ini? Saya rasa ianya lebih berbaloi sikit kepada pasukan SMG sebab keringat mereka cuba nak memperlahankan gerakan agresif dari pasukan Homeboyz. Ya, objektif berjaya didapatkan, tapi kalau GB menadah damage, GB yang asyik untuk korban, keringat, decimation, kill daripada GB, itu adalah antara syarat kemenangan pasukan Homeboyz pada fasa awal ini. Lihat bagaimana pasukan Homeboyz perlu berhati-hati dengan gerakan Hard Guard
ke atas ahli-ahli pasukan SMG ini yang boleh dilaksanakan oleh Stormy untuk counter initiate semula. Sebab setiap kali corak perlawanan Homeboys adalah untuk Zon masuk dengan Tyrant's Revenge dan Warlord sentiasa akan duduk dekat bahagian belakang tunggu sahaja setup daripada Zon yang cukup kemas. Dan sebentar tadi kita juga telah pun melakukan perbincangan sikit sebanyak tentang di antara kedua-dua goal laner iaitu Sasa dan juga Rizal. Kelihatan seperti Rizal yang mempunyai situasi yang lebih selesa buat masa kini. Jadi mungkin pasukan SMG perlu memberikan sedikit bantuan di bahagian bawah. Yup, cuba untuk mendapatkan Rizal. Jangan biarkan pemain ini untuk mendapatkan free farm. Mengutip gol dengan banyak sememangnya akan menjadi ancaman paling besar kepada pasukan SMG di saat-saat akhir. Dan lihat bagaimana kedua-dua EXP laner telah menjalankan job desk mereka, cut lane dekat bahagian EXP dan terus bertemu antara satu sama lain dekat bahagian atas sekarang ini. Dapat kepada Saksa tapi Hardguard diaktifkan. I4I juga telah pun dibuka untuk melarikan diri. Serangan daripada Asal Recall kena tepat tapi Smooth nyawa sangat rendah. Cuba untuk dapatkan Zon terlebih dahulu ketika ini. Mereka cuba untuk masuk dekat bahagian Team Fight. Zon akan ditumbangkan terlebih dahulu. Tiada lagi Roma untuk pasukan Homeboys. Kelebihan untuk pasukan Team SMG untuk menarik tetap. Cantik disengage daripada pasukan Homeboys sebentar tadi apabila melihat Hardguard digunakan. Namun begitu Smooth dengan Black Dragon Form, dengan Petrify daripada beliau masih lagi berjaya untuk menangkap Zon, menyebabkan pasukan Homeboys hilangnya initiator. Jadi terpaksa reset semula, bersiap sedia untuk team fight yang seterusnya di mana mungkin akan terjadi sekali lagi di kawasan turtle yang kedua ini. Turtle yang kedua menjadi acara rasmi ketika ini team fight akan berlaku. GB untuk masuk terlebih dahulu dan Saksa kali ini menunjukkan kekuasaannya. Zon akan dikenakan damage terlebih dahulu tapi contohkan daripada GB mendapatkan Miko mencari target seterusnya tapi GB hanya cuba untuk menculik sahaja. Jungle daripada pasukan Team SMG. Alito Final Bolt pun diaktifkan tapi Saksa masih lagi hidup. Zon menjadi penyelamat kepada pasukan Homeboys dan Rizal tumbangkan turret di bahagian tengah. Menang besar buat masa ini. Kesilapan yang besar daripada SMG sebentar tadi tidak pasti mengapa Saksa nak masuk juga dengan Electro Final Blow tersebut. Tapi sabar sebentar, Smooth perlu berhati-hati ketika ini dengan adanya Hardguard. Tapi lihatlah di bahagian belakang adanya Miko Petrify ini kena pakai. Dan Stormy berjaya untuk mendapatkan sepat ketika tadi hampir GB dikorbankan. Tapi saya rasa ketika ini pasukan SMG mereka masih lagi mengekalkan momentum mereka walaupun ada beberapa kill yang mudah diberikan kepada pasukan Homeboys. Ya, 3 kill berbalas dengan 2. Tetapi Saksa, ego challenge perlu dikurangkan. Terutamanya di Grand Final ini. Berhadapan dengan GB bukanlah satu target yang mudah. Terutamanya apabila ada Zon memahati, bersiap sedia untuk memberikan bantuan pada bila-bila masa. Sebentar tadi Zon bersama dengan GB menunjukkan kekuatan mikro mereka untuk mengelakkan Electro Final Blow dan juga melakukan serangan semula ke atas Saksa pada minit yang ke-6. Kedudukan untuk kedua pasukan ini masih lagi stabil, masih lagi sama rata antara satu sama lain, tidak jauh daripada sudut kutipan gol dan juga penguasaan map. Again, seperti Jungkan dan Jungkit, SMG boleh mendominasi sedikit tapi ada waktunya Homeboys yang pegang kawasan di bahagian bawah ini iaitu kawasan turtle yang seterusnya. Ya, sebab kalau kita melihat daripada sejarah sememangnya tak ada kemenangan yang mudah di antara kedua pasukan ini. Sentiasa menjadi satu pertarungan yang sengit dan telah dibuktikan sekarang. Tapi Zon dapat Miko, tusukan terus sahaja terkena. Tiada Romo untuk pasukan Team SMG tapi dengan naga hitam berada di bahagian belakang. Cuba untuk masuk di bahagian depan dan Rizal akan dikembangkan. CB juga menerima nasib yang sama ketika ini sempat. Nyawa sangat rendah. Dia tumbul ke bahagian belakang. Zon cuba untuk tangkap seorang. Mereka gagal untuk mendapatkan boost. Tapi mereka kehilangan 2 pemain yang penting. Total seterusnya akan diberikan kepada pasukan SMG. Kelihatan gagah, kelihatan berkuasa buat masa ini. Dia lihat bagaimana Angela berkombinasi dengan apa-apa sekalipun memang cukup menakutkan. Tetapi apabila bergabung dengan Black Dragon Form, kita tahu mobility yang cukup tinggi, damage yang begitu besar dan adanya lapisan shield itu yang menyebabkan Smooth sentiasa gerak agresif tapi boleh bergerak lebih agresif lagi. ya, perbincangan tentang drafting mereka pada permulaan game ini lagi dah pun kita bincang. Homeboys, comfort pick. Tetapi pasukan SMG, mobility yang lebih tinggi. Flanking yang cukup berbahaya. Terutamanya keempat ahli pasukan SMG yang lain boleh saja digabungkan dengan Hardguard. Yep, dapatkan Hardguard kelebihan untuk terus dive ke bahagian belakang. Ini boleh dikatakan kekuatan yang ada kepada pasukan SMG sebenarnya.
semuanya akan masuk ke dalam turret. Kalau nak berlindung dalam turret pun sebenarnya itu akan jadi tempat yang sangat berbahaya. Kita lihat bagaimana SMG sekarang ni setiap gerak-geri mereka semuanya bermula bersama Stormy dan juga Smooth. Dan sekarang ni sekali lagi mereka akan cuba melakukan perkara yang sama. Yep, cuba untuk dapatkan Warlock terlebih dahulu. Saksa masuk dengan adanya Stormy. Begitu juga dengan Smooth. Ryzel akan dikorbankan sekali lagi. Warlock akan menerima nasib yang sama mungkin. Masih lagi terselamat. Tetapi Smooth akan ditusuk. Shutdown dari Stormy berjaya untuk dapatkan juga pemain daripada pasukan Homeboys ketika ini dah double kill diberikan kepada Chibi. Pemain ini menunjukkan cara untuk bermain jungle, tapi Saksa juga bermain dengan sangat-sangat cemerlang. Tak dilupakan tim SMG, mereka cuba untuk masuk gerakan yang baik, tapi sedikit saja kesilapan yang bermaksa sebenarnya pasukan Homeboys mendapatkan advantage. Permulaan teamfight yang baik untuk SMG, tapi Homeboys membalasnya semula dengan kill tersendiri oleh Chibi sebentar tadi. Soalannya simple untuk Karakuri. Siapa yang betul-betul menang teamfight itu? Boleh saya katakan untuk pasukan SMG sebab yang dibunuh adalah Ryzel dan juga Warlord. Kedua-duanya adalah damage dealer yang penting untuk pasukan Homeboys. Manakala untuk pasukan SMG yang dikorbankan adalah EXP laner iaitu Yuzong dan juga Angela. Sememangnya boleh saja dikorbankan untuk memastikan damage dealer mereka mempunyai kelebihan yang lebih besar lagi. Chibi dapatkan kill tersebut telah mencatatkan 4 kill ketika ini dan pasti akan membantu beliau untuk mencapai power spike yang seterusnya. Ya, agak sayang sedikit Ryzel dikorbankan, tapi masih lagi awal untuk kita tentukan segalanya. Ada lagi waktu untuk Ryzel mendapatkan itemization yang diperlukan. Saya rasa cara untuk tim SMG masuk dive sangat-sangat kemas. Tapi sebentar tadi adalah Warlord tak ditumbangkan awal. Kalau ditumbangkan awal, mungkin result yang berbeza. Kemenangan yang besar untuk pasukan tim SMG. Kedua-duanya perlu berhati-hati sebab kedua-duanya ada keupayaan untuk memulakan team fight. Sama ada Black Dragon Form daripada Smooth ataupun Homeboys dengan Tyrant's Revenge daripada Zon. Tetapi yang paling penting sekarang ini adalah positioning. Arah positions sudah semestinya akan dihukum antara satu sama lain. Miko. Miko, stun yang baik. Dapatkan Ryzel, tapi bukanlah pilihan yang baik disebabkan ahli pasukannya yang lain tidak bersedia untuk melakukan serangan balas. Tapi semua ketika ini masuk saja ke bahagian belakang. Zoni yang telah pun dikeluarkan kepada Chibi ketika ini dalam bahaya. Saksa berjaya untuk dapatkan lot yang pertama. Tim SMG ada peluang yang sangat kemas untuk mereka masuk semula dekat bahagian team fight. Petrify yang baik daripada Smooth. Berjaya untuk mendapatkan Zon ketika ini. Sempat terperangkap, cuba untuk melarikan diri. Tapi Saksa masih lagi hidup walaupun dia masuk ke bahagian dalam turret pasukan Homeboys ketika ini. Pasukan Homeboys berlari ketakutan. Ya, sebentar tadi kita bincang di mana pasukan SMG boleh saja memulakan teamfight dengan adanya Miko, dengan adanya Zon untuk pasukan Homeboys. Namun begitu kita juga kena ingat di mana sesiapa saja digabungkan dengan Hardguard boleh mengejar, boleh memaksa teamfight kepada ahli pasukan Homeboys. Tapi sekarang ini Saksa. Yep, masuk tapi dia tak gentar dengan adanya Hardguard. Tiada sebarang masalah. Ada sebarang masalah sebentar tadi untuk pasukan SMG melarikan diri mereka daripada kawasan tersebut. Akan tetapi sudah nampak sedikit sebanyak Homeboys macam tak ada jawapan ke atas Black Dragon Form dan juga Hardguard yang diguna pakai oleh pasukan SMG untuk mendapatkan pertempuran yang cantik untuk menghalang Chibi daripada melakukan contest ke atas Lord seketika tadi. Sebab kita kena faham untuk pasukan Homeboys, cara mereka untuk melakukan teamfight adalah Psycho dan juga engagement daripada Zon. Jadi bukanlah mudah untuk melakukan satu berbanding dengan pasukan SMG yang lebih banyak lagi pilihan bagaimana mereka nak memulakannya. Saya setuju di mana mereka ada diving composition, betul? Ya, betul. Tapi mereka yakin dengan draft mereka. Mereka masuk, mereka tak gentar. Mereka seolah-olah macam buatkan pasukan Homeboys sangat-sangat tidak bersedia untuk menghadapi gerakan tersebut. Lihat sekarang pada minit keempat, 8-12 semuanya didominasi oleh pasukan SMG dengan 3.5,000 gol yang telah dimiliki oleh beliau. Daripada sudah itemization pun banyak yang juga telah dilengkapkan oleh pasukan SMG. Ya, di mana Sasa dah mempunyai Hasclaw, Baskerville dan juga Malefic. Winner Manager boleh saja disiapkan selepas ini untuk membantu beliau memberikan tekanan lebih tinggi lagi kepada Chibi dan juga Ryzel. Dan kita kena ingat, ya pada awal-awal ini Stormy akan menggunakan Hardguard kepada Smooth. Tapi pada fasa late game, kalau bergabung bersama dengan Sasa menggunakan Heavy Crossbow, ini akan menjadi masalah kepada pasukan Homeboys untuk cuba melarikan diri daripada damage yang cukup besar. Tapi sempat dah tunjuk muka ketika ini. Zon juga ada, Ryzel ada, tapi Sasa bersorangan sebenarnya bahaya kedudukan. Dia ada melompat terlebih dahulu, cuba untuk dapatkan damage ke bahagian belakang. Smooth cuba untuk membantu. Saksa datang, teamfight yang kemas daripada tim SMG. Perangkap yang cuba untuk dimulakan oleh pasukan Homeboys akhirnya
memerangkap diri mereka. Tim SMG yang sebenarnya nampak lebih bersedia. Baru saja dicakapkan kalau Sasa bergabung dengan Stormy menjadi masalah besar pada sekarang Homeboy, terutamanya apabila sebentar tadi set up daripada Smooth, set up daripada Saksa memberikan bantuan daripada tim fight yang jauh lebih kemas sekarang ini di bahagian bawah. Yup, satu inhibitor turret telah pun ditumbangkan terlebih dahulu. Miko masuk di bahagian dalam, tapi hanyalah untuk membantu merendahkan lagi nyawa ataupun HP turret di bahagian tengah tersebut dan menyebabkan pasukan Homeboys ketika ini tersepit sedikit. Sasa tanpa bantuan Hardguard pun memang merupakan satu masalah yang besar. Apatah lagi kalau digabungkan dengan Hardguard ini, masalahnya cukup sukar untuk pasukan Homeboys mencari jalan penyelesaiannya cepat. Yup, masuk Sasa? ini 1v1 saja, tapi dia tak takut dengan adanya Hardguard. Mungkin akan berlaku perkara yang berbeza. Cepat, masih lagi selamat, cepat Kito, tapi kali ini dia akan ditumbangkan. Bacaan damage yang baik daripada tim SMG, malah mereka juga berjaya untuk melambatkan pengambilan Lord. Mereka reset semula ketika ini, mungkin tidak sebenarnya digunakan peluang untuk mereka sebenarnya untuk menjarakkan lagi, untuk menghancurkan lagi harapan pasukan Homeboys untuk mendapatkan kebangkitan. Semudah ABC, umpan strategi yang dilakukan oleh pasukan SMG sebentar tadi bukan saja berjaya untuk mendapatkan kill tetapi juga berjaya untuk mendapatkan Luminous Lord ini. Pasukan Homeboys kena bersiap sedia untuk melakukan pertahanan, tetapi kemampuan mereka untuk melakukan high ground defense dekat sini kita kena lihat adakah mencukupi untuk menghadapi pasukan SMG. Yap, agak berbahaya, tapi lihatlah Conceal telah pun digunakan sebentar tadi. Black Dragon Form hanya untuk mencari info sahaja di manakah kedudukan ahli pasukan Homeboys ketika ini. Zone masuk, tapi dengan adanya RNI untuk mengelak gerakannya Sasa. Lihatlah betapa besarnya damage yang dikeluarkan oleh Warlord. Perlu menjaga diri sebenarnya, kalau tidak ini akan menjadi sangat-sangat berbahaya. Benteng pertahanan yang cukup mantap daripada pasukan Homeboys memberikan mereka ruang dengan nafas sedikit, akan tetapi lihat bagaimana Chibi berada di bahagian paling hadapan. Zone Cantik masuk, tapi counter engage daripada Miko. Sangat-sangat kemas. Zone dalam bahaya ketika ini. Flicker digunakan untuk melarikan diri. Tiada flicker untuk Zone. Ini perkara yang baik untuk tim SMG kalau mereka nak teruskan team fight seterusnya. 6,000 gol lead, 12 berhadapan dengan 5 pada minit yang ke-15. Pasukan Homeboys sekarang ini, apa yang mereka boleh lakukan untuk mendapatkan balik momentum perlawanan ini? Adakah mereka kena bergantung harap kepada that one big moment daripada Zorn? Saya rasa bukan saja kepada big moment yang mampu dilakukan oleh Zon, tetapi kita juga lihat apa yang dilakukan oleh Sempat sebentar tadi apabila memberikan tekanan daripada kawasan belakang. Pasukan SMG juga nak mengambil pilihan arah mana mereka nak melakukan flank. Tak boleh disebabkan ada tekanan daripada kawasan belakang yang di mana Sempat boleh sahaja melakukan backstep. Jadi disebabkan itulah kenapa tim SMG sebentar tadi dah berada di depan base Homeboys, tapi mereka juga tak berani sebabkan mereka nak risau depan ataupun belakang. Kita lihat bagaimana Sasa dan juga Rizal daripada sudut itemization, kuantitinya sama dan item yang telah dilengkap pun sama. Cuma Sasa kita kena ingat akan sentiasa dibantu oleh Stormy. Hardguard tersebut sentiasa akan digunakan ke atas Sasa apabila 1 versus 1 team fight itu tidak menyebelahi pihak Iritel ini. SMG dengan kedudukannya agak selesa, 6,000 gol telah dimiliki, namun pada minit ke-17 satu kesilapan daripada mereka bakal dihukum buat pasukan Homeboys mendapatkan momentum semula. Yep. Kita telah pun melihat pasukan SMG melakukan perkara ini pada hari semalam, melakukan freeze lane di mana ini akan menyekat Homeboys untuk mendapatkan resources yang mencukupi untuk mula memberikan serangan balas. Tapi Homeboys perlu memikirkan pelbagai cara bagaimana mereka nak melakukan team fight dengan lebih kemas. Mereka tak boleh sehinggalah penghujung game begitu takut untuk melakukan sesuatu buat masa kini. Kalau berdasarkan power spike, memangnya pasukan SMG jauh lebih besar, tapi sekarang ni team fight mungkin akan bermula dekat bahagian atas di mana Chibi akan dicari terlebih dahulu, cuba untuk melarikan diri, tapi dengan adanya Hardguard, Chibi akan dihukum. Pasukan SMG sekali lagi berjaya untuk pancing seorang pemain dan Smooth bertukar menjadi naga mencari info kedudukan Zone. Tiada lagi retreat, jadi mudah sebenarnya untuk tim SMG mendapatkan lot seterusnya. Sempat berjaya untuk mendapatkan kelebihan di bahagian bawah. Sekurang-kurangnya ini adalah kemanisan sedikit di dalam kedukaan. Tetapi sekarang ini pergaduhan. Damage yang menyakitkan. Smooth berjaya untuk ditumbangkan terlebih dahulu. Ini bukan yang dimahukan oleh tim SMG. Satu pemain mereka berjaya untuk ditumbangkan dan pasukan Homeboys
mereka akan reset semula lot ini. Tidak akan jadi apa-apa. Nasib baik sebenarnya boleh dikatakan oleh pasukan Homeboys. 3 basic attack sahaja yang diperlukan oleh Ryzel untuk menumbangkan naga hitam tersebut. Seorang EXP laner yang sudah semestinya ada itemization defense yang cukup tinggi untuk menahankan damage. Ini semua disebabkan critical hit yang dimiliki oleh Ryzel. Pada waktu ini goal distribution di antara keduanya tidaklah jauh di antara satu sama lain, walaupun Ryzel ada kesukaran sedikit pada early to mid game sebentar tadi, tapi sekarang dah sama rata. Sangat menyakitkan di bahagian atas sebentar tadi, tapi sempat yang sebenarnya dicari terlebih dahulu. Saksa cuba untuk masuk ketika ini. Dia ada immortal tapi sempat tapi tidak. CB yang berjaya untuk mendapatkan lock terlebih dahulu. Saksa juga tidak mendapatkan dan Zon tembakan daripada jarak jauh segera tempat kepada Saksa ketika ini. Zon cuba untuk masuk semula, melengahkan lagi pasukan SMG untuk melarikan diri, dan pasukan Homeboys tiba-tiba mempunyai kelebihan pula. That one moment daripada Zon yang kita bincangkan yang diperlukan, dan itulah yang beliau hadirkan kepada pihak Homeboys sekarang ini. Bukan saja momen tetapi juga tekanan daripada Sepat, dan juga sekarang ini mereka cuba untuk mendapatkan ini dengan berjaya. Tim SMG hanya mampu untuk melihat. Yup, Miko cuba untuk masuk terlebih dahulu sebentar tadi. Tiada follow up sebenarnya. 2 inhibitor turret berjaya untuk ditumbangkan ketika ini. Mereka cuba untuk menerjah masuk. Adanya hard guard dan tolak ke bahagian belakang. Tapi mereka nakkan Crystal. Game pertama untuk Homeboys. Lihat bagaimana